على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya takwa itu adalah sebaik-baik bekalan untuk hari akhirat. Khatib mengajak hadirin Jumaat sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah hari ini yang bertajuk Meraihkan Syawal, Mengamal Sunnah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Syawal. Namun, bahang berpuasa masih mempengaruhi seluruh jiwa raga orang beriman. Itulah kesan bagi mereka yang benar-benar rindukan Ramadan yang telah pergi. Justru itu antara amalan yang boleh kita lakukan untuk terus memperoleh ganjaran pahala dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan menghiasi bulan Syawal dengan amalan berteraskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, antara amalan sunat yang sangat digalakkan adalah dengan melakukan puasa sunat selama 6 hari pada bulan Syawal ini. Hadis daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahr." Mafhumnya, sesiapa yang berpuasa sebulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapat ganjaran pahala seperti berpuasa sepanjang tahun. Riwayat Muslim. Ramadan yang berlalu merupakan madrasah dan pusat latihan bagi memupuk keimanan melalui tarbiyah fizikal dan rohani. Secara zahirnya, fizikal orang yang berpuasa
adalah lebih baik dari keadaan fizikal orang yang perutnya sentiasa kenyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memilih berpuasa atau mengosongkan perutnya untuk tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana baginda menyatakan bahawa perut yang kosong akan memudahkan untuk mengawal hawa nafsu serta menjadikan kita manusia yang lembut hati dan mudah bersimpati dengan orang yang kurang berkemampuan. Sesungguhnya kerosakan dan kebinasaan kepada kehidupan manusia di dunia ini banyak didorong oleh kebejatan hawa nafsu yang tidak terkawal. Hal ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Mafhumnya, dan tiadalah aku berani membersihkan diriku, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku, maka terselamatlah ia dari hasutan nafsu itu. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Selain dari puasa 6 dalam bulan Syawal, kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan puasa pada hari Isnin dan Khamis. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumal itsnaini wal khamis. Mafhumnya, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Riwayat At-Tirmizi. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadilah insan rabbani yang sentiasa berpegang dengan pengajaran Al-Quran dan As-Sunnah, kerana tanpa kedua-duanya kita akan menyimpang dari manhaj Rabbani dan Nabawi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Mafhumnya, tetapi sepatutnya dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbaniyin yang hanya menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal yang sempurna, kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Allah dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Kalimah tu'allimuna dan tadrusuna dalam ayat ini mengikut kaedah nahwu dalam bahasa Arab menjelaskan kepada kita bahawa proses tarbiyah itu adalah sepanjang hayat, iaitu perlunya dilakukan seumur hidup kita. Ramadan sebagai satu madrasah yang mampu mendidik jiwa manusia agar kembali kepada fitrah yang sebenar. Justru sesiapa yang melalui Ramadan dengan penuh ketakwaan dan keimanan, nescaya hari rayanya dan sepanjang bulan Syawal, bahkan bulan-bulan yang seterusnya, akan digambarkan dalam bentuk ketaatan dengan meneruskan kelaziman amal ibadahnya dan lain-lain perbuatan baiknya di luar bulan Ramadan. Tarbiyah bulan Ramadan yang mendidik kita beramal dengan penuh keimanan dan keikhlasan bukan sahaja mampu menjadikan kita istiqamah dengan amalan solat berjemaah dan memakmurkan masjid, mengekalkan kasih sayang dan memperbanyakkan membaca Al-Quran, bahkan mampu juga meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, maksiat dan lain-lain yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambillah kesempatan sempena menyambut bulan Syawal ini dengan menggandakan amalan sedekah kita kepada golongan yang memerlukan. Teruskan berkata-kata dan menulis perkara yang baik-baik, dan apa sahaja yang kita lakukan adalah menjuruskan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuklah dalam cara kita berpakaian.
Hal ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Falibasut taqwa dzalika khair. Mafhumnya, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat dan pakaian perhiasan, dan pakaian yang berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya. Peringatan untuk menutup aurat juga disebut dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Mafhumnya, dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu, serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Dalam ayat tadi jelas kepada kita bahawa Islam mewajibkan kita memakai pakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Ini bukan bermaksud kita dilarang untuk berhias dan mencantikkan diri, tetapi kita perlu bijak untuk memilih pakaian yang dapat menutup aurat dengan sempurna. Berpakaian menampakkan sebahagian aurat atau menampakkan bentuk aurat pada badan adalah haram dan berdosa besar bagi lelaki dan perempuan. Hadirin sidang Jumaat sekalian, kita juga dituntut untuk mengekalkan hubungan silaturahim, lebih-lebih lagi dengan suasana Syawal yang penuh dengan tradisi rumah terbuka dan kunjung mengunjung ini. Sesungguhnya amalan ini harus diteruskan kerana dengannya dapat menjemput rezeki, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesiapa yang ingin dipermudahkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, yakni dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambungkan tali silaturahim. Riwayat Al-Bukhari. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah kali ini, saya mengajak hadirin Jumaat semua untuk sama-sama mengutip beberapa taujihat yang boleh dihayati dan dijadikan amalan bersama. Yang pertama, umat Islam hendaklah merebut ganjaran puasa 6 yang ditawarkan dalam bulan Syawal ini untuk mendapatkan pahala berlipat kali ganda. Yang kedua, umat Islam hendaklah meneruskan segala amalan yang baik seperti mengekalkan solat berjemaah, memperbanyakkan solat sunat, qiyamul lail, sedekah dan sentiasa membaca Al-Quran dan mentadabburkannya. Yang ketiga, umat Islam hendaklah meyakini bahawa setiap amalan kebajikan yang dilakukan akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, umat Islam hendaklah bersabar menghadapi ujian daripada Allah seperti mana sabarnya ketika berpuasa dengan menahan diri daripada lapar dan dahaga serta tuntutan nafsu syahwat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa ilaihi yurja'un. Mafhumnya, patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu mereka mencari lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Surah Ali Imran ayat 83. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi aini inayatika rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatika as-samadaniyah. Jalalata Malikinal Muazzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq wasihhata was salamata mink liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni As-Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyah bimannika wa karamika ya dzal jalal wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin wa ru'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, muwakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya dafi'al bala, idfa'anna hadzal waba wal bala'a wal marada wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif. Innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'azukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimus salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف تمام الصلاة. Luruskan saf, tegakkan saf yang masih kosong di hadapan, yang berada di luar masih boleh masuk ke dalam, masih ada ruang. Tegakkan saf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra ma yakhfa فَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من الوسوسة والجنون والجبال ومن سيء الأسقام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا